Eh? Bagi hak. Berapa? Bagi satu hak. Satu hak minggu kedua ada suku. Hak minggu bagi hak. Hak pertama kedua tepat. Kau ada kelak. Ketiga tak ada. Subuh lah. Berapa? Hak berapa dia nak? Hak dua. Hak dua tak boleh lah. Hak tiga boleh lah subuh. Mana? Syaleh section apa? Boleh Syaleh subuh okey lah. Kalau Syaleh subuh okey lah. Dek Syaleh mana? Syaleh Nung lah. Belah mana Oh jauh tu. Kau jauh ada jauh. Ustaz kau Nung lah. Boleh lah. Oh dah pakai dah. Ngatuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Amin rabbal alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat sama-sama berkumpul dan telah kita solat maghrib secara berjemaah. Kemudian kita akan sambunglah kuliah kita sampai Isyak. Di mana kuliah yang lalu kita dah masuk bab tayammum, ya. Itulah bab tayammum. Dan kita dah berkongsi sikit sebanyak tentang idea bersabit dengan tayammum. Di mana secara umumnya tayammum ialah suatu cara untuk kita bersuci juga. Cuma ia adalah ganti kepada bersuci yang lain yang disebut sebagai asal lah, ya. Dia badal lah. Tayammum adalah badal ataupun ganti kepada bersuci yang lain, itulah wuduk dan mandi wajib. Wuduk merujuk kepada hadas kecil, mandi wajib merujuk kepada hadas besar, ya. Dan saya dah hurai tentang makna tayammum secara bahasa dan istilahnya. Dan saya juga dah sebut tentang pensyariatan tayammum dalam Islam, merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang paling asas lah, ya. Dalam Quran 2 kali Allah Ta'ala sebut tentang tayammum. Pertama dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-6, saya dah baca ayat itu dan kita dah baca banyak kali lah, ya, dalam bab wudu itu. Di mana ujung tu Allah Ta'ala kata falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min, ya. Jika kamu tidak ada air maka bertayamumlah. Falam tajidu ma'an fatayammamu, jika kamu tidak ada air ataupun jika kamu tidak mendapati air maka bertayamumlah. Sa'idan tayyiba, debu tanah yang suci ataupun yang baik, ya. Tayyib mana baiklah, suci lah, ya. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Macam mana nak buat? Allah Ta'ala ajar kaifiatnya. Ada ibadah Allah Ta'ala tak ajar kaifiat dalam Quran. In spesifik lah, secara asasnya ada, kan? Tapi berbeza dengan wudu dan tayammum, Allah Ta'ala ajar dalam Quran termasuk kaifiat
anggotanya. Allah Ta'ala kata wudu, Allah Ta'ala sebut juga dulu, kita dah belajar. Kemudian tayamum pun sama, famsahu biwujuhikum wa aidikum min. Allah Ta'ala tidak hanya suruh bertayamum jika tidak ada air, tapi Allah Ta'ala ajar basically cara nak tayamum itulah menyapu muka kamu dan kedua tangan. Allah Ta'ala ajar jugalah, kira hak basic pun. Macam wudu dululah ya. Wudu Allah Ta'ala ajar ke empat-empat anggota. Dalam surah yang sama, Al-Ma'idah yang ke-6. Tayamum pun dalam surah Al-Ma'idah yang ke-6, selepas Allah Ta'ala sebut tentang wudu dan mandi wajib. Allah Ta'ala sebutlah tayamum. Ada ayat yang lain dalam surah An-Nisa ayat 43, Allah Ta'ala sebut lagi sekali tentang wudu. Tentang tayamum. Jadi dua kali lah Allah Ta'ala sebut. Dan saya dah baca ayat berkenaan pada kuliah yang lalu. Dalam surah An-Nisa pun sama, falam tajidu ma'an fatayammamu juga. Allah Ta'ala sebut ayat yang sama. Perintah yang sama, ayat yang sama dan kafiat yang sama. Secara asas Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 43. Kemudian hadis Nabi lah saya sebut hari itu. Secara detailnya banyaklah hadis-hadis Nabi tentang tayamum ni. Tapi asas pensyariatan tayamum secara umumnya ialah merujuk kepada hadis-hadis asas tayamum, antaranya hadis Jabir yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Di nama Nabi SAW bersabda, "Utitu khamsan lam yu'tahun ahadun qabli." Aku diberikan 5 perkara yang tidak diberi kepada sesiapa sebelumku. Makna Nabi kata ada 5 perkara, ada riwayat lain yang dalam Sahih Muslim juga ada 6 perkara ya, tapi yang ini 5 perkara. Nabi kata ada 5 perkara aku diberi ataupun diberikan kepadaku dalam keadaan orang lain tak diberi sebelumku. Mana nabi-nabi dulu tak ada benda ni, tak dapat. Ini dipanggil khususiyah Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan para umatnya secara umum. Mana khususiyah kita? Kita punya privilege, kelebihan kita lah. Ada 5, Nabi kata tak ada pada orang lain, tak ada pada umat-umat terdahulu. Dan salah satunya Nabi sebut waju'ila liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bumi ini sebagai masjid dan suci. Bumi ini dia masjid. Mana kita boleh ibadat? Masjid lah, masjid kan. Apa masjid? Masjid tempat ibadah lah. Mana kata Nabi-Nabi dan umat terdahulu tak ada privilege ni, keistimewaan ni tak ada. Boleh jadi mereka nak semayang kena cari tempat semayang khusus. Dia tak boleh semayang everywhere macam kita. Kita bumi suci. Wa ju'ila lil ardu masjidan wa tahura. Nabi kata dijadikan kepada aku bumi ni adalah masjid dan dia suci. Bumi keseluruhan. Melainkan 2 tempat lah ya. Ada hadis yang lain juga, hadis Jabir dan Sunan Abi Daud. 2 tempat lah ya. Tandah dengan kubur, tak suci. Ini hadis yang am. Ada hadis yang lebih khusus, hadis Abi Daud, hadis Jabir. Dan kita belajar hadis ni bila kita belajar tentang kuburan lah, kuburan. Pasal apa kita tak boleh semayang di kuburan, melainkan semayang jenazah saja. Itu pun kalau ikut yang standard dalam mazhab Hanafi, semayang jenazah pun tak boleh semayang di atas kuburan. Pasal kubur ni dia dikecualikan. Nabi kata dijadikan seluruh bumi suci bagiku, masjid. Tapi hadis Jabir yang lagi satu, ni hadis Jabir juga. Ada hadis Jabir yang lagi satu, hadis Sunan Abi Daud. Nabi kata al-ardu kulluha masajid illa al-maqbarah wal hammam. Bumi ni semua adalah masjid melainkan kubur dan tandas. Sebab tu di kubur tak boleh semayang. Di kubur tak boleh buat ibadah. Baca Quran tu ada khilaf lah, walaupun tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan bahawa Rasulullah SAW membaca Al-Quran di kuburan. Kalau dia satu ibadah yang dilakukan oleh baginda, pasal ramai orang mati zaman Nabi kan. Tapi tak ada riwayat maksud benda tu tidak ada lah. Cuma bila merujuk kepada kaedah ulama ni, hadis dhaif dia boleh diamalkan, maka dia mengharuskan lah kan. Tapi yang betul-betul sunnah tidak ada sebenarnya, pasal tidak ada nas.
Sementara kubur bukan masjid. Kata Imam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa, masjid ialah tempat semayang, tempat baca Quran, tempat zikrullah. Ha, kuburan bukan masjid, mana kuburan bukan tempat-tempat ibadah seumpama itu. Sementara kuburan, kenapa dilarang ibadah? Sadduz zara'i. Nak tutup pintu kesyirikan. Pasal asas-asas kesyirikan mari daripada kuburan. Jadi kaedah Islam sadduz zara'i ataupun nak tutup awal-awal, tak bagi, ya. Kan? Alah senang cerita macam kita kata arak lah. Arak ni kenapa diharamkan? Allah Taala sebut surah Al-Maidah. Al-Maidah ke? Ayat 90 ya. Hurrima alaikumul innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rizqun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Pasal apa Allah Taala haram arak? Arak ni memabukkan. Dan setiap yang memabukkan itu haram. Betul tak? Ada hadis Nabi lah. Tapi alasan dia apa? Alasan dia diharamkan pasal mabuk. Tapi arak ni kalau kita minum sikit mabuk tak? Agak-agak. Setahu saya tidak mabuk. Saya tak pernah minum lah. Tapi setahu kita tak mabuk. Habis itu kenapa diharamkan sedikit? Ma'askara kathiruhu faqaliluhu haram. Kata Ibnu Umar dan Sunan Abi Dawud. Kata Rasulullah, hadis Ibnu Umar dan Sunan Abi Dawud. Apa-apa yang mabuk banyak, sikit haram. Padahal sikit tak mabuk pun. Kenapa diharamkan? Dalam hadis yang lain daripada Aisyah, juga dalam Sunan Abi Dawud dan Tirmizi tak silap saya, Nabi kata ma'askara kasiruhu famil'ul kaffi minhu haram. Apa-apa yang banyak mabuk, besar tapak tangan pun tak boleh minum, tak boleh makan. Sikitlah maksudnya. Pasal apa? Diharamkan sedikit. Sedangkan sikit tak ada apa-apa pun. Sebab hak sikit ni akan jadi banyak ni. Betul tak? Dah minum sikit sedap lah. Itu disebut sadduz zara'i. Awal-awal lagi dia tutup pintu itu. Tak benar minum walaupun sikit, walaupun tak mabuk. Kan? Banyak sikit haram berlaku. Banyak tu of course lah haram pasal dia memabukkan. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Hadis Muslim Nabi kata setiap yang memabukkan adalah arak dan setiap arak adalah haram. Jadi illah atau alasan arak ni diharamkan kerana mabuk. Betul tak? Tapi kalau sikit tak mabuk, sadduz zara'i lah tu. Sama juga dalam kes kuburan. Kenapa dilarang ibadah di situ? Sadduz zara'i. Asas-asas kesyirikan mari daripada kuburan. Maka awal-awal lagi Islam telah menutup pintu akan hal berkenaan. Hak betul-betul sahih main jenazah. Atau ada hadis, umpama hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Nabi sembahyang jenazah ke atas tukang sapu masjid yang mati. Adalah riwayat itu. Kalau riwayat itu tak ada, tuan-tuan, sembahyang jenazah pun tak boleh sembahyang sebenarnya. Tapi dah ada kan. Bila dah ada, sunnah lah, bolehlah sembahyang. Walaupun sebagai ulama lain tak terima. Balik pada yang tadi ya. Jadi bumi secara umumnya keseluruhan adalah suci, melainkan kubur dan tandas tadilah ya. Tandas pun sama, makruh untuk buat ibadah. Walaupun majoriti ulama kata sah, tapi dia makruh kerana dia tempat najis dah seumpama. Tapi nak cerita, semua bumi adalah suci ya. Jadi Nabi kata ayyuma rajulin min ummati adrakahu shalah falyusall. Mana-mana lelaki di kalangan umatku bila masuk waktu semayang, hendaklah dia semayang. Pasal apa dia kena semayang terus? Sebab bumi dia suci, bumi pun masjid. Mana dia boleh semayang anytime, anywhere. Tak ada air, boleh tayamum. Kan? Jadi macam itulah cerita dia. Jadi hadis itu hadis asal. Hatta kalau kita lihat dalam buku-buku fiqh, hadis Jabir diriwayatkan oleh Sahih Muslim tentang kelebihan Rasulullah SAW dan umatnya berbanding Nabi-Nabi dan Rasul serta umat terdahulu. Ada banyak perkara. Salah satu ialah Allah Ta'ala jadikan bumi kepada kita suci, menyucikan. Suci lah. Dan dia masjid, boleh semayang anywhere. Melainkan dua tempat tadi lah ya. Dikubur kerana sadduz zara'i, kesyirikan. Ditandah kerana dia tempat najis. Walaupun ulama khilaf lah ada sudut semayang sah ke tak sah.
haram ke tak haram, tapi dilarang. Ya. Alasannya itulah, kubur kerana situ zara'i, tanda kerana dia najis. Tapi the rest, tempat-tempat lain adalah suci sama sekali. Boleh sembahyang. Baik. Malam ni kita nak masuk mana tadi? Tayamum ni dia simple saja. Dia tak rumit sangat. Hatta nota yang saya notakan pun sikit, tidak banyak. Baik, kita go through saja ya. Pertama ialah fardu tayamum. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain ada fardunya, tayamum pun sama. Walaupun dia badal, ada fardunya. Cuma dia tidak banyak lah. Anggota yang disapu pun tidak banyak, hanya 2 saja. Kalau wudu ada 4 anggota. Yang wajib lah ya. Tayamum mesti kurang lagi, 2. Takkan tayamum ganti wudu lebih banyak daripada hak asal, tak mungkin lah. Sebab tayamum ni rukhsah. Sebab tu dalam ayat tayamum ujung tu Allah Ta'ala kata ma yuridullah liyaj'ala alaikum min harash, walakin liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu alaikum wala'allakum tashkurun. Ayat tu menyatakan kepada kita bahawa Allah Ta'ala kata, aku tak nak susahkan kamu, ataupun kami tak nak menyusahkan kamu, tapi kami nak sempurnakan nikmat-nikmat kami kepada kamu. Nampak? Jadi ayat tu jelas menunjukkan bahawa tayamum ni rukhsah. Ia satu kemudahan kepada kita, ya. Baik. Ada syarat, ada fardu tayamum, ada syarat sah tayamum. Syarat sah saya dah baca last week kot. Saya dah baca dah ya. Fardu tayamum, very simple. Pertama niat. Banyak kali kita bincang bab niat ya. Dalam wudu ada bab niat ya. Yang kedua sapu muka. Ya. Setelah kita meletakkan kedua tangan kita di atas debu, debu tanah boleh, debu pasir boleh, debu batu boleh. Apa-apa debu yang genuine lah. Debu bedak tak boleh lah. Ataupun debu-debu yang lain. Kalau debu genuine yang kita tahu minal ard, daripada bumi, boleh sama sekali. Ya. Dengan syarat yang alaku alal yad. Kata para fuqaha, dia melekat dekat tangan. Boleh. Dan dia kering lah ya. Cuma adalah sebagai ulama kata debu tanah je boleh, debu pasir tak boleh, debu batu tak boleh. Itu yang standard dalam mazhab Syafi'i. Tapi second majoriti ulama membenarkan boleh apa-apa debu. Sementara dia rukhsah. Maka boleh. Hatta ada riwayat Nabi SAW ketika perang Khaybar, dia bertayamum dengan pasir. Debu pasir. Kalau kita hanya nak bertayamum dengan debu tanah, letih lah. Kalau tempat tak ada tanah tu macam mana? Pasir kan. Ataupun orang yang duduk di kawasan berbatuan, macam mana nak tayamum? Jadi ternafi rukhsah itu. Sementara ada riwayat-riwayat yang menyatakan bahawa Rasulullah SAW para sahabat bertayamum dengan rimal, debu daripada rimal. Rimal ni pasir lah. Baik. Tak apalah, itu dari sudut tanah tak tanah tu, itu khilaf para ulama lah ya. Ala kulli hal, kita ambil secara umum boleh bertayamum dengan apa-apa debu, as long as dia debu yang suci dan dia melekat lah dekat tangan kita. Baik. Sapu muka ya. Nabi SAW ajar Ammar bin Yasir dalam Sahih Bukhari dan Muslim macam mana nak tayamum. Fadaraban Nabi biyadihi al-ard darbatan summa nafadaha. Nabi meletakkan kedua tangannya di tanah, kemudian Nabi nafadaha. Nabi menghentak-hentakkannya, bagi jatuh sikit debu tu lah, tak bagi banyak. Nafadaha ni mana Nabi menepuk-nepuknya. Ataupun boleh juga ditiup, boleh juga. Asalkan debu tu dikurangkan, tidak terlalu banyak di tangan kita. Baik. Kemudian sapulah ke muka dengan sekali sapuan. Jangan 3 kali sapu pula. Mentang-mentang dia ganti wudu, kita 3 kali sapu macam wudu. Sekali cukup lah ya.
summa masaha summa masaha bihi ma wajhah. Kemudian Nabi menyapu akan wajahnya. Mana sekali lah, bukan 3 kali. Ha? Pasal apa Nabi ajak Ammar bin Yasir? Pasal dia berjunub. Kemudian apa yang dia tahu, kalau tayamum untuk wudu, tayamum macam biasalah, macam Allah Ta'ala ajar. Tapi kalau nak tayamum yang mandi wajib, takkan nak buat macam tu saja. Dia pun berguling atas debu. Macam mandi wajib lah, air kena seluruh badan. Dia pun nak buat macam tu juga. Tamarraqtu fi turabi kama tamarraqat dabbah, katanya. Aku berguling di atas tanah seumpama haiwan berguling. Macam itulah aku buat, nak bagi rata kan. Jadi salahlah dia. Dan bila dia balik, dia beritahu Rasulullah SAW, ajar dia balik. Nabi kata, cukup kau buat macam ni saja, macam wudu juga kan, macam bertayamum untuk wudu juga. Tak ada beza antara wudu dan mandi wajib. Bila kita bertayamum, sama saja. Jadi sapu muka, sekali sapu saja. Kemudian sapu tangan ke siku atau tangan ke pergelangan. Sebagian ulama kata memadai dengan sapu sampai pergelangan tangan saja. Itu kita boleh, bila kita tepuk atas tangan, kita sapu muka. Kita boleh tepuk lagi sekali, sapu tangan. Ataupun kita boleh guna tepukan hok muka tadi terus menyapu tangan. Dua-dua boleh. Walaupun ada khilaf lah isu itu. Hak standard di sisi sebagian ulama, termasuk dalam mazhab Syafi'i, dia kena 2 kali tepukan. Satu tepukan untuk muka, satu tepukan untuk tangan. Pasal apa begitu? Pasal dia kata tepukan yang ke muka tu dah jadi musta'mal. Dia kias di atas air wudu. Bila air tu telah digunakan untuk membasuh muka, air tu jadi air musta'mal lah kan. Jadi debu pun sama lah. Bila dah sapu muka, debu kat tangan kita tu dia jadi musta'mal. Macam mana boleh sapu tangan lagi? Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan bahawa cukup untuk disapu mukanya dan tangannya dengan sekali tepukan sahaja. Hatta dalam hadis Ammar bin Yasir, dalam riwayat ada juga sebut famasahan Nabi wajahu wa zahir kaffai. Nabi SAW menyapu mukanya dan kedua tapak tangan. Mana dia tak sebut Nabi pergi tepuk lagi sekali. Jadi bolehlah. Atas sebagian buku fiqh kata boleh. Dan kalau tak silap saya, itu juga fatwa Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan rukhsah kan. Sekali tepuk saja. Bismillah. Dan sebahagian nukilan dalam buku-buku fiqh contemporary. Kalau kita baca lah ya. Ada juga mereka yang pilih sekali tepukan saja. Tak apalah. Yang nak pilih sekali tepukan, go for it lah. Yang nak pilih 2 kali tepukan, go for it lah. Kan? Tak ada isu sama sekali. Baik. Sama juga dari sudut, adakah nak sapu ke pergelangan tangan atau nak sapu ke siku? Tidak ada kesepakatan di sisi para ulama. Kerana ada hadis Nabi SAW sapu muka tangan sampai ke siku. Umpama hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Darqutni, Sunan Al-Baihaqi dan selain. Sebab itu ulama kata boleh sampai ke siku ya. Dan itu yang standard dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Sebagian ulama yang lain kata memadai pergelangan tangan saja. Kerana merujuk kepada hadis Ammar bin Yasir berkenaan. Nabi SAW hanya menyapu tangan di pergelangannya saja. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala dengan jelas sebut dalam Quran. Bila Allah Ta'ala nak sebut tentang wudu, Allah Ta'ala sebut tangan sampai ke siku. Tapi bila Allah Ta'ala sebut tentang tayamum, Allah Ta'ala sebut tangan saja. Ya, betul tak? Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuh muka, basuh tangan sampai ke siku. Tapi masa apa buat tayamum tu? Allah Ta'ala kata famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Sapulah mukamu dan tanganmu daripada debu itu. Tak sebut hingga ke siku pun.
Pasal apa jadi ada beza tu? Ha. Nampak? Sebab ada beza lah. Sementara di sisi orang Arab, bila sebut tangan, dia merujuk kepada tangan sampai rusuk, sampai pergelangan sahaja. Walau bagaimanapun, kita kata ini tidak disepakati oleh para ulama. Ada hadis yang pelbagai, tapi hadis yang paling sahih dan fatwa yang paling sahih, yang lebih kuat lah, yang rajih, hatta dipilih oleh ulama-ulama hadis, termasuk ulama-ulama hadis terkemuka lah ya. Hatta fiqh kontemporari yang kita lihat dalam buku Tamamul Minnah, dalam buku Hidayatul Mutanazih, Syed Sabit saya tak ingat lah. Saya rasa saya rasalah jadi ulama-ulama ataupun ilmuwan kontemporari lebih memilih menyapu hingga ke pergelangan tangan saja kerana nas itu lebih sahih. Wallahu taala alam. Dan kembali kepada prinsip yang tadi, memudahkan, rukhsah. Sapu ke siku mudah juga, ustaz, nak mudah aja kerjanya. Kan? Yalah, kita dah ada hujah-hujah yang tadi, kita tambahlah hujah mudah tu pula, rukhsah. Jadi kalau wuduk sapu sampai ke siku, tayamum sapu sampai ke pergelangan tangan, logik lah. Lainlah kalau basuh wuduk tangan tu hanya pergelangan tangan, tiba-tiba tayamum sampai ke siku, tak logik lah. Kata rukhsah, kata badal, mana boleh dia lebih daripada yang asal. Tapi kalau badal, sementara badal tu memang untuk rukhsah, dia lebih sikit daripada yang badal, logik lah kan. Baik. Fardu tayamum habis ya. Tapi kemudian ada lagi lah fardu yang lain, itulah tertib. Saya tak masukkan di situ ya. Ada tertib tu. Tertinggal. Jap. Saya dah terang hari tu, tapi dah pun nanti saya sentuh bab tu. Jadi fardu yang keempat selepas niat, sapu muka, sapu tangan hingga ke siku atau ke pergelangan tangan, tertib. Ini pun sama di sisi majoriti lah, walaupun tidaklah keseluruhan. Sama macam wudu juga. Kita jangan ingat tertib ni adalah suatu rukun bagi seluruh para ulama atau ijma'. Sebenarnya sebagai ulama, tertib tidak diwajibkan. Umpama yang standard dalam mazhab Maliki, tertib tak wajib. Hatta wudu pun. Sama juga, kerana apa? Kerana sebagian sahabat Nabi tak melihat tertib tu wajib. Dari sudut pendapat mereka lah. Tapi kalau mereka wudu teratur juga. Cuma ada sudut pendapat. Jadi kembali kepada tayamum, sama juga. Sebagian ulama kata wajib, termasuk dalam rukun, dan sebagian tidak memasukkannya. Tapi saya kira majoriti mewajibkan tertib. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut muka dulu baru tangan. Nabi pun tak ada riwayat Nabi tayamum tunggang terbalik, tak ada. Macam wuduk jugalah ya. Tapi hak kata tak wajib itu adalah alasan-alasannya. Walau bagaimanapun majoriti kata wajib. Jadi kita memanglah biasa kita tertib ni kita buatlah ya, macam wuduk juga. Baik. Kemudian ada juga ulama kata mualat. Mualat pun samalah konteks wuduk juga. Ulama yang kata mualat dalam wuduk wajib, dia akan kata dalam tayamum pun wajib. Ulama yang kata mualat dalam wuduk tak wajib, mualat dalam tayamum pun dia kata tak wajib. Kerana mualat dalam tayamum ni dia qiyas mualat kat atas wuduk, sama saja. Dan saya dah hurai hari itu panjang lebar dari sudut pendapat para ulama dan dalil-dalilnya, kenapa mualat itu wajib ataupun kenapa ulama kata mualat itu tak wajib. Saya dah baca dulu hadis Khalid bin Ma'dan, saya baca hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari. Baik, dan Imam Syafi'i pun dalam hal mualat ni ada dua pendapat. Pendapat lama dia kata wajib, selaras dengan pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullah. Pendapat baru dia kata tak wajib. Sama jugalah ya, walaupun kita kadang-kadang kita kata mualat tak wajib pun. Contohlah ya, tapi biasanya kita wuduk secara sekaligus. Kita tak buat separuh-separuh lah ya. Kalau kita buat pun mungkin kaki, mungkin kita nak basuh di surau, di masjid atau seumpamanya. Tapi kalau mandi wajib, saya rasa tak berlaku mualat tu. Tak berlaku orang tidak mualat. Tak ada orang mandi separuh, lagi sejam mandi separuh, tak ada lah ya. Dan tayamum pun saya kira mualat tak berlaku sangat. Mungkin wuduk tu boleh berlaku kerana ia boleh
dilakukan sedemikian. Tapi untuk mandi wajib dan tayamum saya kira tak berlaku. Wallahu taala alam. Walau bagaimanapun, yang standard dalam mazhab Hambali mualaf itu wajib. Adapun yang standard dalam mazhab Syafi'i mualaf itu tidak wajib. Walau bagaimanapun kita amalkanlah mualaf ini, ya. Baik. Perkara yang membatalkan tayamum. Nanti sampai situ ada saya notang apa? Kau tak ada. Tak apa, nanti saya sentuh sikit. Membatalkan tayamum pun sama saja. Very easy. Pertama, perkara yang membatalkan wudu. Kata Imam Ibnu Qudamah, yubtil at-tayammum bikulli ma yabtulu at-tayammum bikulli ma yabtulul wudu. Wa yazidu bi ru'yati al-ma' al-maqdur ala isti'malih. Ya, kata Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, batal tayammum dengan apa-apa yang membatalkan wudu. Ya. Kemudian satu lagi dia kata bila kita melihat air ataupun kita mampu menggunakan air. Sebab selain daripada kita tak ada air, kita juga bertayamum kerana keuzuran, tak boleh guna air. Tapi once kita dah boleh guna air, batallah tayamum. Sama juga kita berwuduk kerana tidak ada air. Once ada air, batallah tayamum kita. Tak payah tunggu kentut lah. Tak payah tunggu kencing lah. Kalau kencing, of course lah batal. Pasal wuduk batal kan. Tapi kalau kita tak kencing, tak kentut, tak buat perkara yang batalkan wuduk, tiba-tiba ada air, ataupun tiba-tiba dah boleh guna air dah, maka tayamum terus terbatal. Ya? Dan kita kena ambil wuduk macam biasa. Ya? Dan ini jelas sekali umpama dalam Sunan Abi Dawud lah antaranya, hadis Abu Zar, hadis yang kita kira antara yang masyhur juga dalam bab tayamum, di mana Nabi bersabda kepadanya, inna sa'id at-tayyib tuhurul muslim. Tuhur ke tahur? Inna sa'id at-tayyib tuhurul muslim ataupun tahurul muslim. Fa illam yajidil ma' 10 sinin fa idza wajadal ma' falyamus basharatahu fa inna zalika khair. Nabi kata debu yang suci ni boleh jadi alat bersuci walaupun 10 tahun lamanya. Maknanya kalau tak ada air ataupun kita tak boleh guna air, lama mana pun tak kisah, boleh tayamum. Nabi kata cuma kalau ada air ataupun kalau kita dah boleh guna air, maka kena buat macam biasa lah. Dan itu ada kebaikannya, kata Rasulullah SAW. Jadi ada air tak boleh tayamum. Hilang keuzuran juga tak boleh tayamum. Melainkan kalau air ada. Kadang-kadang bukan tak ada air. Air ada, kita nak guna untuk benda lain. Mungkin zaman sekarang tak berlaku sangat lah, tapi zaman dulu berlaku. Di mana orang Arab bila dia musafir, dia bawa air. Tapi air dia cukup-cukup untuk tayamum saja. Cukup-cukup untuk minum saja. Macam dulu kita belajar kan, dalam bab air mula-mula dulu 2 tahun lepas, yang saya baca hadis Abi Hurairah, yang mana sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, inna natabul bahra wa nahmil ma'ana qalil minal ma' afa natawadda bima'il bahri. Hadis Abi Daud itulah. Sama juga dalam konteks yang sama. Sahabat dia bermusafir, dia bawa air sikit, tapi naik kapal. Dia kata, kalau kami minum habislah air. Macam mana ni? Kalau kami wuduk habislah air. Boleh tak kami wuduk dengan air laut? Dia kata boleh lah. Al-ma'u huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Nabi kata boleh lah. Jadi samalah konteks ni pun. Bila dia bermusafir, dia bawa air yang sikit. Kalau kat laut, okey lah, ada air laut, Nabi dah ajar, boleh. Tapi kalau di daratan, macam mana nak buat? Tayamum lah. Lepas tu Nabi kata, tak ada air 10 tahun pun tak apa, tak boleh guna air 10 tahun pun tak apa. Ya? Kerana dia adalah alat yang bersuci, seumpama yang lain-lain juga. Seumpama air orang buat wuduk dan mandi wajib, sama saja Nabi kata. Fa illam yajidil ma' 10 sinin, walaupun dia tak jumpa air 10 tahun lama. Jadi hatta Imam Ibnu Muzir disebut dalam buku ijma' dia, dia kata telah ijma' lah bahawa seseorang itu bila dia bawa air yang sedikit, yang mana kalau dia berwuduk air dia akan habis, dia akan boleh matilah, tak ada air kan. Macam mana dia kata tu kod Arab dia? Saya tak ingat mula-mula tu. Ujung tu dia kata ayub qima'ahu wa tayammam. Dia kata telah ijma' lah siapa-siapa yang bawa air tapi tak cukup untuk dia berwuduk, dia tinggalkan airnya, mana dia jangan gunalah air itu, kemudian dia bertayamum. Dia sebut macam tu, ya.
Jadi telah ijma' lah ya. Walaupun air ada, tapi kalau nak guna untuk benda lain atau seumpamanya, dia boleh bertayamum. Kerana itu adalah dikira sebagai keunzuran. Keunzuran. Dalam konteks yang samalah kita duduk hospital. Bukan tak ada air, ada air. Tapi condition kita tu nak bergerak tak boleh. Orang nak bantu pun tak ada. Tayamum lah. Kan? Macam mana tayamum? Standby lah debu tayamum. Ada jual kan? Beli bawa lagi. Tapi kalau ada air, kena air lah. Air mineral ada atas meja. Saya ingat saya pergi kursus dengan Jakim dulu. Di Shah Alam, dekat golf tu. Satu hari tau. Ada seorang partisipan lah, peserta kan. Masa sesi soal jawab tu, dia ni NGO. Dia banyak berkhidmat di hospital-hospital kerajaan, hospital swasta. Dia melalui pemerhatian dia lah, dan dia buat kajian depa-depa lah ya. Dia kata orang masuk hospital ni ramai tak semayang, 10% dia kata. Dia yang cakap lah. Dia kata menurut kajian kami melalui pemerhatian dan seumpamanya, dia kata kita boleh katalah 10% orang Islam yang masuk hospital tidak sembahyang. Dia yang kata kan. Pasal hari tu kita kursus fiqh perbandingan, bukan fiqh mazhab Syafi'i, fiqh perbandingan. Yang anjur tu sebenarnya JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor, bukan anjuran Jakim. Tapi dia panggil lah panel-panel daripada Jakim untuk bagi pendedahan lah tentang fiqh di Selangor lah ya. Jadi ahli panel tu saya ingat Dr. Zamri lah, dia Jakim punya orang. Kemudian ada sesi soal jawab. Yang cakap orang tak semayang 10% tu, dia kata kemungkinan lah, dia kata menurut pemerhatian dia, bila dia tanya dah seumpamanya, dia kata pasal apa tak semayang? Pasal dia ingat nak semayang nak pergi tandas, nak pergi bilik air kan. Dia ingat macam tu, semayang nak semayang atas jadah. Dia tak tahu air mineral yang ada kat sebelah dia tu dia boleh buat wuduk tu. Dan dia tak tahu dia boleh solat ikut situasi dia di atas tilam dia tu je. Dia tak tahu kan. Dia ingat nak semayang ni kena perfect, kena macam semayang kita semayang. Itu antara alasan sebahagian lah. Kan, hok malah tu memang malah lah. Tapi kalau hok benar-benar sakit tu kita tak nafikan lah. Tapi semayang pun kena semayang juga ya tak. Hatta kalau kita semayang tak ada wuduk pun tak apa, dalam setengah-setengah keadaan, some circumstances boleh semayang. Semayang saja. Tapi janganlah kita boleh ambil wuduk dah seumpama kita semayang ikut dannya, tak boleh lah. Kan? Dan keadaan yang teramat susah untuk dia berwuduk dengan air, hatta untuk bertayamum, dia semayang saja setakat yang dia mampu. Walaupun di atas tilamnya, walaupun tanpa menyentuh sebarang air ataupun menyapu sebarang debu. Very easy. Tapi tak semayang. Oh, isyak dah weh. Kemudian sambungan dia saya nak habiskan malam ni sikit lagi. Jika ada air selepas solat dilakukan, maka tidak wajib ulang solat. Ada hadisnya, hadis Abu Sa'id antaranya, yang diriwayatkan oleh Sunan Abi Daud. Maknanya bila kita semayang, dah habis semayang, tiba-tiba kita dah boleh guna air, ataupun air itu sudah ada, maka tak wajib diulangi ya. Walaupun sebagai ulama menggalakkan diulangi, dan segelintir juga mewajibkan, tapi yang paling kuat, yang paling dipilih atas standard saya kira dalam di sisi majoriti para ulama, termasuk standard dalam mazhab Syafi'i juga, tak payah ulang. Kalau kita dah habis semayang, saya ulang. Ada sahabat Nabi tu, kata Abu Sa'id, dia semayang dengan tayamum. Habis semayang, nampak air. Waktu tak habis lagi. Kan? Assalamualaikum, Assalamualaikum. Lepas tu, ada air. Jadi dua orang ni kata, aku nak semayang. Orang ni kata, aku tak nak semayang. Pasal dah semayang kan? Seorang semayang, seorang tak semayang. Balik mengadu kat Rasulullah. Rasulullah berkata kepadanya, Al-za'atka solatuka. Nabi kata kepada orang yang tak nak solat, Nabi kata okey dah, sebab kau dah semayang. Nabi berkata kepada orang yang ulang balik semayang, walakal ajru marratain. Kamu pula dapat 2 pahala, sebab kamu 2 kali solat.
Mana nak semayang boleh, tak nak semayang boleh ya. Tapi kalau tengah semayang, tengah-tengah semayang ada air, ataupun hilang keuzuran, saya kira satu khilaf yang besar juga di kalangan para ulama. Sebahagian besar kata kena berhenti semayang, ambil air, wudu, baru semayang. Sebahagian kata macam tu. Dan sebahagian ulama contemporary dalam fiqh sunnah dia pilih hak tu. Mana kalau ada air, dia kena pergi berhentikan semayang kerana dia sudah terbatal wudu walaupun dalam keadaan solat. Itu juga pendapat yang difatwakan dalam buku Al-Muhalla Al-Imam Ibn Hazal Al-Andalusi. Sebagai yang lain pula kata kalau tengah semayang, pasal apa dia kata kena berhenti tu? Pasal dia dah batal, dah ada air dah. Satu lagi dia guna hadis Abu Zar yang saya baca tadi. Nabi kata idza wajadal ma' falyamus basharatahu. Bila dia lihat air, maka dia kena berwudu. Jadi pakai hadis tu. Tapi sebahagian yang lain dia kata tak payah berhenti, teruskan solat. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Muhammad ayat 33, la tubtilu a'malakum. Jangan kamu batalkan amalan kamu. Sementara kita tengah semayang, kan? Walaupun ada air, kita semayang dengan tayamum yang telah kita tayamum. Tapi once kita dah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, batallah solat kita. Nampak? Tapi bila saya lihat hujah kedua-dua pihak, saya lebih suka pendapat yang pertama tadi, batal semayang. Dan saya ingat itu standard dalam mazhab Syafi'i kot, tak silap saya. Adapun jika melihat air ketika solat tidak wajib berhenti, dah sebut tadi. Tayamum tidak mengangkat hadas secara mutlak. Dia menggantikan tapi tidak mengangkat hadas. That mean selepas kita ada air, wudu kita terbatal. Dan kalau kita ada junub, kita mesti mandi wajib. Dia tidak menggantikan. Dia cuma dipanggil apa? Bukan dia tidak menggantikan. Dia menggantikan tapi dia tidak mengangkat hadas. Itu betul. Tapi ada khilaf lagi lah. Ada ulama kata dia mengangkat hadas, cuma bertempo sehingga ada air. Ada ulama kata dia tidak mengangkat hadas sama sekali. Cuma bila dia bertayamum, dia mengingatkan hadas dia tu. Orang yang bertayamum boleh jadi imam. Amr bin Al-As dalam Sunan Abi Daud ke? Kerana Sahih Bukhari. Sama juga, dia berjunub, dia tayamum, dia jadi imam. Dia tak nak mandi, pasal apa? Dia takut mati. Ada cerita dia tu ya. Orang yang tiada air atau debu boleh solat semampunya tanpa wajib diulang solatnya. Allah Ta'ala sebut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Surah Al-Baqarah ayat 286. Allah Ta'ala sebut, macam mana tu? Ittaqullah mastata'tum. Surah At-Taghabun ayat 16. Itu ayat simple-simple tu. Tapi dia ayat yang paling penting dalam fiqh, dalam hak ehwal rukhsah. Allah Ta'ala kata bertakwalah kepada Allah setakat yang kamu mampu. Dan itu yang kita mampu kan. Buat setakat yang kita mampu. Habislah ya. Abang tanya apa tadi? Jawab yang tu je lah waktu kita semayang. Apa tadi? Pasal ni pasal apa, sakit Abang? Nak tanya apa tadi pasal sakit? Nak tanya apa tadi? Tak, abang nak tanya tadi. Nak tanya apa? Ada nak tanya tadi kan? Ke dah terjawab dah? Oh, ingat nak tanya pasal kat hospital yang patah ke apa. Bismillah. Kalau patah tu saya dah sebut tu, bukan patah, tak semestinya patah lah, patah ke luka tu. Saya dah sebut minggu lepas. Ataupun kita tak boleh kena air, saya dah sebut minggu lepas. Ada 3 pendapat ulama lah ya. Pertama, tempat yang tak boleh kena air gugur. Yasqutu al-adwu li'uzrin. Gugurlah anggota yang ada keuzuran. Sama ada luka al-jarahah, sama ada sakit al-marad, sama ada masalah kulit. Tak ada masalah. As long as dia tak boleh kena air. Gugur. Dan ini yang distandardkan dalam mazhab Az-Zahiri. Pasal Allah Ta'ala kata ittaqullaha mastata'tum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Sementara hadis-hadis dalam hal ni tidak ada yang sahih. Kalau ada sahih pun ada ulama kata sahih, ada ulama kata tak sahih. Pasal anggota yang problem ni kita nak buat macam mana? Ada hadis tak? Tidak ada hadis. Maka kembali pada yang asal. Beramal setakat kita mampu. Seumpama orang telah terpotong tangannya, macam mana nak sapu? Macam itulah keadaannya. Dikiaskan. Ya. Sebagai ulama kata sapu saja. Kalau dia boleh sapu. Sapu. Contoh, tangan dia ada luka. Sama ada dia dibalut ataupun kalau balut dia kena sapu atas balutan tu lah. Tapi kalau dia tak balut, luka dia tu boleh kena air, dia boleh sapu. Tapi kalau tak boleh kena air, dia jangan sapu. Dia buat lagi satu, tayamum. Tapi masih kena sapu kalau dia boleh sapu. Hak tadi tak payah sapu langsung. Hak ni sapu saja. Kalau dia boleh sapu lah. Kalau dia tak boleh sapu, tak payah sapu. Tapi dia kena satu lagi, tayamum. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia kena gabung dua. Dia kena, umpama kata Imam Nawawi rahimahullah taala dalam Al-Majmu', dia kata labisul jabirah yaf'al salah satu asya. Orang yang pakai jabirah, orang yang pakai belat atau orang yang dibalut anggota yang dia sakit tu, dia kena buat 3 benda. Pertama, yaksil as-sahih. Dia kena wudu atau mandi wajib yang okey. Itu kena buat. Yang kedua, yamsah alaiha. Hak mana hak dia sakit tu dia sapu. Kalau dia boleh sapu lah. Kalau dia balut, of course lah dia boleh sapu. Tapi kalau luka boleh sapu, tak boleh sapu, tak boleh sapu. Tapi yang ketiga, ya tayammum. Dia kena tayammum. Nampak? Pasal apa? Pasal ada hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud daripada Jabir. Bukan Abi Daud sajalah ya, ada dalam sunan yang lain. Ada hadis tu saya dah baca last week. Di mana ada sahabat Nabi ni dia pecah kepala. Dia mandi, dia mati. Nabi kata, kenapa macam tu? Sedangkan dia boleh sekadar balut yang dia sakit tu, kemudian dia bertayamum. Adalah hadis tu. Jadi, tapi masalah hadis ni dia ada ulama kata tak sahih lah ya. Ada ulama kata hasan. Jadi perbahasan hadis, dan itu antara satu-satunya hadis lah setahu saya. Ataupun tak banyaklah hadis lain isu ni. Dan hadis Jabir itulah yang banyak diguna pakai atau dalam buku-buku fiqh nak menyatakan bahawa kena gabunglah antara tayamum dan wudu atau mandi wajib. Sebagian ulama memang dia tak terima. Dia kata tidak ada hadis. Hadis ada tak sahih. Tapi hadis Jabir ni walaupun dia ada problem pada asalnya, ada sudut sanad. Tapi kerana dia disokong oleh beberapa asar yang lain. Macam Ibnu Abbas, diriwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi. Kalau orang yang ada masalah anggota, dia pun suruh buat benda yang sama. Itulah yatayammam, yatawadda, kemudian yatayammam. Wa yamsah ala al-jaraha. Itulah dia berwuduk, kemudian dia bertayamum, dia berwuduk, dia sapu sahaja di atas anggota yang sakit itu, kemudian dia bertayamum. Dia dicampur-campur. Jadi pendapat itu lebih kuat. Sebab tu kalau kita lihat ada Tamamul Minnah Al-Azazi, dia pilih pendapat itu. Dia kata itu yang lebih kuat lah. Wallahu ta'ala alam. Lama dia sekadar air tu kering. Kita tak boleh jangka dengan minit atau jam. Dulu mana ada jam. Agak-agak kalau air tu kering kat badan kita berapa minit? Maybe 5 to 10 minutes. Lebih kurang tu lah. Betul. Dia kira air tu kering kat badan kita. Itu kadar mualak di sisi majoriti. Walaupun ada juga kata mualak ni as long as kita putuskan wuduk kita dengan benda lain. Kita tengah wuduk dah basuh tangan atau basuh sapu kepala, kita buat kerja lain walaupun seminit, tapi dah terputus dengan pekerjaan yang lain, sudah dianggap putus mualak. Sebab mualak ni dikira kita wuduk atau kita melakukan suatu perbuatan secara serentak, secara teratur, habiskan. Itu kalau kita selang-seli dengan perbuatan yang lain, sudah dianggap terputus mualak. Sementara itu mana kata atau ada setengah ulama kata kering air di badan, yajiful ma' ala al-udwi, mana air tu dia kering kat anggota, dia kena putus mualak tu. Dia itu standard dalam mazhab Syafi'i dan ulama-ulama yang lain lah. Bila kita rujuk kadar mualak ni tu hak banyak diguna pakai air kering pada badan, dia kira putus mualak lah.
Ha? Ha. Jadi sebaik-baiknya kita wuduk teruslah. Kalau nak kira air kering kat badan pun, kadang-kadang ambil masa lama juga kan. Sedangkan kita dah buat benda macam-macam. Jadi seolah-olah macam dah terputus molek tu. Sama juga kalau kita wuduk di rumah. Rumah kita bukan jauh mana pun. Kadang-kadang kita berjalan mai, kaki kita tu tak orang kata apa? Tak kering lagi pun. Tapi kalau ikut yang standard mazhab Syafi'i, tak putus molek lagi pasal air itu masih belum kering. Betul betul. Tapi sebagai ulama kata dah putus molek. Pasal dia dah ada jarak dan dia sudah melakukan perbuatan yang lain. Hak betul-betul mualak ialah dia berwuduk secara sekaligus. Dan bila kita lihat asas kepada mualak ni, contohnya macam hadis Abi Daud daripada Khalid bin Ma'dan. Nabi tengok dia kaki tak basuh tak habis, Nabi suruh dia wuduk dan semayang lagi sekali. Kalau nak dikirakan daripada waktu dia wuduk dengan waktu dia semayang, bukannya masa yang panjang pun. Kan? Sebab itu sebagai ulama kata yang kata air tak kering pada badan tu tak relevan juga. Jadi macam itulah cerita dia. Mualak ni kita habiskan cara sekaligus. Kalau kita putuskan dia dengan perbuatan-perbuatan yang lain, of course lah kalau sudah jangka masa yang lama sehingga air kering pada badan, of course lah terputus mualak. Jadi sebaik-baiknya kita sekalikan. Macam itulah. Kita wuduk kat rumah, walaupun rumah kita bukan jauh mana pun, kemudian kita nak basuh kaki di masjid, walaupun air tidak kering, wallahu ta'ala alam, saya suka pendapat ulama yang kata sudah terputus mualak, pasal dia ada jarak dan dia telah melakukan perbuatan yang lain. Hatta kalau kita lihat Imam Syafi'i kata mualak tak wajib pun, dia ambil pasal apa yang kata kalau kering tu, kering tu, dia ada sandaran dia juga. Hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari tu, tapi secara mualak lah ya. Dulu Imam Syafi'i kata mualak tak wajib, yang baru dia kata tak wajib. Pasal apa? Pasal dia jumpa asal Ibnu Umar. Ibnu Umar dia berwuduk di kedai dia. Kedai dia agak jauh daripada masjid. Dan kata Imam Syafi'i, dia datang ke masjid, dia tak basuh kaki, dia tinggal basuh kaki. Mana datang ke masjid, dia sapu di atas khuf ketika berada di masjid, kemudian dia solat jenazah. Jarak antara rumah dia pergi masjid, air boleh kering. Mana agak jauh. Itu yang kata jarak mualak tu, air kena kering tu. Nampak? Tapi kalau kita dah selang-seli dengan macam-macam perbuatan, dia dah tak ada mualak lah ya. Jadi sebaik-baiknya kita itulah. Melainkan kalau kita buat perbuatan tu very simple. Kita tengah wudu, mana anak kita suruh ambil something, kita gila ambil something, kan 20-30 saat, lepas tu kita sambung, itu tak putus mualak lah, walau kita buat perbuatan yang lain, tapi very short time. Ini kalau perbuatan tu orang kata agak makan masa juga, tak boleh lah. Walaupun kita kata air tu tak kering lagi, tapi kadang-kadang air pun ambil masa nak kering tau. Kan? Kalau kita duduk tengah panas, maybe seminit pun dah kering. Kan? Nak kalau kita wuduk macam mandi pula tu, basah kuyup, nak tunggu kering ke? Susah juga. Kan? Boleh. Habislah buat wuduk. Buat tayamum ya. The next nanti, kita masuk tajuk yang baru lah, babun najasat. Tajuk tentang najis. InsyaAllah ta'ala. Qul qawli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.